Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Kitab rahimahullah, bab yang kedua pada menyatakan sangat luba atas berkata-kata. Sifah mazmumah yang kedua ialah sangat luba atas berkata-kata atau disebut dengan syarhul kalam. Artinya sangat berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kuat menyembang ni, dia memang tak boleh berjumpa dengan orang. Bila berjumpa sahaja dia nak bercakap, jumpa sahaja nak bercakap. Sejak ada grup WhatsApp ni, lagi senang nak bercakap. Macam-macam isu dia nak mengulas. Mengalahkan yang berhormat pula dia dah. Penuh handphone kita dengan mesej-mesej dia saja. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Tuan Kitab, ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Jadi banyak bercakap ni adalah merupakan sifah yang tercela dan artinya sifah itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib hukumnya kita menjauhkannya. Ada satu kata-kata hikmah menyebutkan racun hati itu 3. Banyak makan, banyak cakap, banyak buat tahi mata. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengapakah banyak cakap itu sangat-sangat dicela? Apa kata Tuan Kitab kita? Kerana apabila loba seseorang itu atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Maka jelas dalam kitab kita ini menyebutkan bila kita banyak bercakap, maka sudah tentu banyaklah perkataan yang sia-sia. Dan sia-sia itu adakah ia dosa ataupun tidak? Setiap patah perkataan yang keluar dari mulut kita sama ada masuk buku kanan ataupun buku kiri. Al-Quran menyebutkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Cakap yang sia-sia itu masuk di buku mana? Kanan atau kiri? Yang jelasnya perkataan sia-sia ni ataupun perkataan yang tiada berfaedah, tidak berguna ni, termasuk perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menyebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Maka bila banyak bercakap yang sia-sia ni digabung jalin pula dengan dosa-dosa lidah yang lain, mengumpat, menipu, mengata, itu semua akan menggelapkan hati, dan lama-kelamaan hati itu boleh menjadi mati wal'iyazubillah. Bila hati dah mati, hilanglah rasa takut kepada Allah, hilang rasa lazat beribadah. Tengok orang susah, hati tak terasa hiba, tak terasa nak membantu dan sebagainya. Cuba kita renung, sejak kita boleh bercakap ni sampailah kita tak boleh bercakap lagi nanti. Agak-agak berapa banyak perkataan yang kita cakap, tak terkira banyaknya. Dan daripada jumlah itu agak-agak malaikat mana yang paling sibuk bekerja? Adakah yang di belah kanan atau yang di belah kiri kita? Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sambil Nabi memegang lidahnya yang mulia, fa akhadha bilisanihi. Nabi kata kepada Muaz, kuffa alaika hadza, jaga benda ni. Kemudian apabila Nabi kata begitu kepada Muaz, Muaz bertanya kepada Nabi,
fakultu ya nabi Allah wa inna lamu'akhazun bima natakallamu bihi. Adakah kita akan diambil tindakan atas apa yang kita kata? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Muaz. Kata Nabi, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan manusia disembamkan oleh Allah ke dalam api neraka hasil daripada tuaian lidah-lidah mereka sendiri. Jadi apa sahaja yang kita kata, maka sama ada ia menjadi pahala ataupun menjadi dosa, itu yang perlu kita bimbangkan. Dalam hadis yang berikutnya yang disebut oleh tuan kitab kita di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat. Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kepada hari akhirah, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Jadi erti maksud hadis ini ialah kalau perkataan itu kebaikan, silakan kata. Kata, jangan tak kata. Dan kalau kita tak kata, rugi pahala. Yang keduanya, kalau perkataan itu bukan kebaikan, kunci mulut, tahan lidah, duduk diam-diam, itu zon selamat. Sebab bila kita kata, seperti yang kita sebut tadi, dia dua saja. Kalau bukan pahala, dosa. Dan seterusnya tuan kitab membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang boleh menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua janggutnya, lihyaihi, misai dan janggut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, iaitu kemaluan. Antara dua janggut iaitulah mulut. Maka kalau dia boleh jaga, dia boleh jamin selamat dua benda ni, atman lahul jannah, aku akan jamin baginya syurga. Jadi kesimpulannya, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak bercakap itu akan menjerumuskan kita kepada maksiat, kepada maksiat lidah yang sangat banyak. Lidah boleh jadi pisau yang menguris perasaan orang lain dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan berpanjangan. Peribahasa menyebutkan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sekadar itu perkongsian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.